Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Raizul Rahimi bin Wan Harid. Bersama dengan rakan saya Encik Abdul Latif bin Ismail akan menyampaikan membentangkan tajuk kertas kerja kami iaitu amalan negatif yang terdapat di dalam syarikat Foodpanda Malaysia Sdn Bhd. Okey, syarikat Foodpanda adalah sebuah syarikat yang dimiliki oleh Delivery Heroes yang sekarang ini berpusat di Berlin, Jerman yang telah berada di 14 buah negara. Syarikat ini menyediakan perkhidmatan penghantaran makanan ataupun pemesanan makanan secara atas talian yang di mana pengguna boleh memesan makanan melalui aplikasi mereka dan akan dihantar melalui khidmat daripada penghantar makanan mereka atau lebih kenali sebagai Foodpanda Rider. Sekarang Foodpanda telah berkembang kepada sebuah syarikat yang menghantar juga barangan runcit kepada pelanggan mereka. Okay, kita pergi kepada isi yang pertama iaitu dalam isu data peribadi pelanggan. Pelanggan Foodpanda secara rela telah memberikan kebenaran kepada pihak Foodpanda untuk menggunakan data peribadi mereka, iaitu alamat dan juga nombor telefon mereka. Atas dasar mereka ini percaya kepada syarikat Foodpanda untuk menjaga data peribadi mereka itu sendiri. Syarikat Foodpanda telah terpalit kepada masalah yang telah dilakukan oleh penghantar mereka, yang mana kita boleh lihat daripada peralatan akhbar The Sun Daily pada awal tahun 2021, saudari Mia Azhar, selepas beliau menerima pesanan makanan beliau, penghantar yang menghantar makanan beliau telah memesej ataupun menghantar mesej kepada beliau untuk menemani beliau di rumah. Sudah pastinya sini masalah itu pada penghantar makanan, tetapi Foodpanda sendiri telah memberikan kebenaran untuk penghantar mereka untuk menggunakan data peribadi ini. Di mana kesalahan yang kita boleh lihat di sini mengikut daripada Akta 709 di dalam Undang-Undang Malaysia, iaitu Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Seksyen 9, Prinsip Keselamatan, yang mana kita boleh lihat untuk pelindungan data daripada salah guna dengan mengambil kira akan kemudaratan yang akan datang daripada penyalahan guna data tersebut, yang kita boleh rumuskan daripada perkara 1 untuk Seksyen 9. Foodpanda boleh mengambil inisiatif seperti rakan pesaing mereka iaitu Grab, yang mana mereka menggunakan aplikasi. Di dalam aplikasi Grab itu, pihak penghantar boleh menghubungi pelanggan mereka tanpa mengetahui nombor telefon pelanggan mereka. Okey, kita pergi kepada isi yang kedua, iaitu masalah kepada nilai pesanan minimum dan komisen. Di dalam laman web rasmi Foodpanda, Foodpanda mengatakan ada vendor ataupun rakan kongsi mereka ni akan menetapkan minimum order value, daripada yang mana kalau order itu tidak mencapai kepada harga minimum order itu, pihak pelanggan akan membayar lebih untuk mencukupkan harga itu. Jadi masalah ini adalah kerugian kepada pihak pelanggan, yang di mana mereka terpaksa mengeluarkan duit untuk mendapatkan makanan yang sama tetapi harga yang lebih di dalam menggunakan aplikasi ini. Pada masalah komisen pula, syarikat Foodpanda meletakkan 30% komisen kepada mana-mana restoran ataupun vendor yang mahu bersama dengan mereka, seperti mana yang dikatakan oleh pengarah operasi nasi lemak Salihah Sdn Bhd Muhammad Azrin bin Mak Isa, yang di mana restoran beliau adalah salah satu rakan kongsi bagi syarikat Foodpanda. Kita pergi kepada isi yang ketiga, iaitu servis perkhidmatan. Jikalau kita lihat kepada laman Facebook rasmi Foodpanda, rata-rata diri komen dalam bahagian ulasan mengatakan pengalaman buruk yang mereka hadapi di dalam
menggunakan aplikasi ini, iaitu pada tarikh 19 Jun 2021, Foodpanda daripada 5 bintang hanya memperolehi 1.5 bintang, yang mana itu satu benda yang pelik bagi sebuah syarikat yang besar untuk mendapatkan nilai seperti itu. Begitu juga dalam aplikasi App Store, walaupun penilaian berada pada tahap 4.5 daripada 5, tetapi rata-rata ulasan yang terbaru mengatakan pihak Foodpanda ini mengatakan yang pelanggan mengalami pengalaman buruk semasa menggunakan aplikasi ini. Ada 4 kesalahan ataupun 4 ulangan permasalahan yang selalu berlaku, iaitu pembayaran semula ataupun refund, kesalahan dalam penghantaran makanan lambat, dan juga makanan yang ingin dipesan tiada. Untuk masalah ini kami telah menanyakan kepada Encik Muhammad Nazrin kembali, iaitu pengarah operasi restoran Selamat Saleha. Beliau mengatakan kesalahan dalam penghantaran makanan adalah salah daripada pihak restoran sendiri. Tetapi untuk masalah lambat adalah kesalahan daripada sistem. Beliau mengatakan jika order tidak dihadkan ataupun order masuk terlampau banyak, sistem daripada Foodpanda itu sendiri akan tersangkut dan membuatkan proses penerimaan pesanan itu menjadi lambat ataupun tidak boleh dibuat, tidak boleh dilakukan. Untuk isu makanan tiada pula, beliau mengatakan kadang-kadang beliau ataupun pihak restoran telah menutup untuk makanan itu untuk daripada dipesan, tetapi makanan itu masih boleh dipesan oleh pihak pelanggan. Jadi kita pergi kepada isu yang keempat, iaitu saringan terhadap kualiti dan kecekapan. Di dalam masalah ini kami bertanya kepada Encik Muhammad Nazrin kembali, yang mana restoran beliau ini adalah antara yang terawal di Malaysia untuk bekerjasama dengan Foodpanda Sedia Berhad. Di mana beliau mengatakan Foodpanda pada awalnya akan datang mengunjungi dan akan melihat kemampuan sesebuah restoran untuk bersama dengan mereka, yang mana daripada segi makanan hingga kepada pengeluaran makanan tersebut. Untuk masa sekarang, beliau mengatakan mana-mana restoran yang ingin bersama dengan mereka hanya perlu mendaftarkan perniagaan mereka secara atas talian di laman web mereka. Perkara ini adalah satu amalan negatif kerana Foodpanda terlihat seperti hanya ingin mengaut keuntungan tanpa menjaga kualiti makanan ataupun kualiti barangan yang mereka tawarkan di dalam aplikasi mereka untuk meraih keuntungan semata-mata. Okay, kita pergi kepada bahagian artikel review saya. Artikel yang menjadi pilihan saya adalah Kepentingan Perkhidmatan Pelanggan yang ditulis oleh Encik Nur Helmi bin Fadli, iaitu beliau seorang pensyarah di Politeknik Kota Baru Kelantan. Tahun artikel ini dikeluarkan adalah tahun 2015, dibukukan di dalam Quality Time Proceeding Seminar Setiausaha dan Pembangunan Pengurusan Kualiti Politeknik Malaysia 2015. Jumlah muka surat adalah 6 sahaja. Jadi ringkasan menyeluruh mengenai artikel ini adalah berkisahkan mengenai kepentingan sebuah organisasi ataupun syarikat dalam menjaga kepuasan hati pelanggan. Beliau menerangkan dengan secara berperingkat akan khidmat pelanggan yang berkualiti agar kepuasan pelanggan itu dapat dicapai. Beliau juga menekankan di dalam kesimpulan beliau bahawa kesetiaan pelanggan dan pelanggan yang berulang boleh dicapai dengan peningkatan kepuasan pelanggan. Okey, isi menarik yang ada di dalam artikel ini adalah yang pertama adalah kepuasan pelanggan, di mana beliau tidak meletakkan kepuasan pelanggan sebagai salah satu isi di dalam artikel ini, tapi kita boleh lihat kepada kepentingan perkhidmatan pelanggan, objektif utamanya adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah beliau meletakkan ada 4 usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kualiti di kaunter, iaitu pada bahagian persediaan, sambutan dan juga bentar ya.
persediaan, sambutan, prosesan dan pengakhiran. Okey, untuk bahagian maklumat, beliau mengatakan okey, bagi tadi 4 unsur itu adalah persediaan, sambutan, prosesan dan juga akhir perkhidmatan. Dan juga bagi bahagian aduan, beliau mengatakan aduan itu adalah satu peluang bagi sebuah organisasi membaik pulih sistem perkhidmatan pelanggan mereka. Okey, itu sahaja dari saya. Encik Muhammad Latif. Sambung. Encik Abdul Latif. Okey, terima kasih. Untuk isi saya pula, untuk makluman Ustaz, isi yang kami letak dalam kertas kerja kami adalah sebanyak 8 isi dan partner saya Wan Raizo telah membentangkan 4 isi. Dan mula pada saya akan bentangkan juga 4 isi. Yang pertama adalah berkaitan tentang penghantaran makanan tidak halal. Okey, untuk mendapatkan penjelasan berkenaan dengan penghantaran makanan tidak halal ini, kami telah buat interview dengan salah seorang rider Foodpanda iaitu bernama Muhammad Ammar bin Zulkifli. Dan untuk menguatkan kedudukan juga kami telah mengambil responden daripada 40 orang rider juga untuk menguatkan sama ada betul ataupun tidak apa yang telah dimaklumkan kepada kami. Okey, untuk penjelasan dia, bagi rider Foodpanda ni untuk mereka dapat banyak tempahan, maka mereka akan ambil tempahan order halal dan juga non halal. Dan kita kena faham non halal yang ditetapkan oleh syarikat Foodpanda lah bukanlah kita kata penghantaran arak dan juga khinzir mata-mata. Bahkan kedai yang mana walaupun tukang masaknya adalah orang Islam dan juga makanan yang dia masak pun yang halal. Contoh macam kedai Burger Ramli kat tepi jalan, disebabkan tiada pengesahan halal daripada JAKIM, maka syarikat Foodpanda akan letakkannya sebagai makanan non halal. Okey, sebab tu rider Foodpanda mereka akan ambil pilihan penghantaran tempahan untuk halal juga non halal. Sebab apa non halal tersebut tak semestinya arak juga khinzir. Okey, bila mana contohlah kalau masuknya notification suruh hantar, dan tengok betul-betul benda yang non halal itu kena hantar arak. Jadi mengikut interview kami, Muhammad Ammar bin Zulkifli ni dia menyatakan rider ada hak untuk batalkan tempahan. Maknanya dia ada hak nak batalkan tempahan tetapi akan berkesan kepada order yang akan masuk akan datang. Maknanya kalau dia batalkan tempahan tersebut, maka untuk dapatkan order seterusnya mungkin makan masa dalam sejam ataupun 2 jam. Itu dia punya masalah yang berlaku kalau tolak order. Itu kalau dia batalkan. Kalau tak batalkan, maka akan terkait kepada hukum. Ya, dalam satu artikel daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di bawah tajuk pembahasan iaitu hukum seorang pekerja di dalam syarikat pembungkusan yang mana pekerja tersebut terlibat secara langsung dalam pembungkusan arak. Ini ada satu orang tanya kepada YB Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Al-Bakri, mantan mufti. Dia tanya macam mana dia kerja, di mana dalam syarikat tersebut, syarikat ini syarikat luar negara. Dalam syarikat tersebut dia kena bungkus sekali. Semua benda termasuklah arak. Jadi Dr. Zulkifli dia telah datangkan dengan sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat dalam isu arak ni 10 golongan. Jadi kalau kita tengok dalam matan hadis tersebut, 10 golongan ni semua yang berkaitan tentang arak. Ini pemerah anggur, orang yang bungkus ke, orang yang makan daripada hasil jualan ke, orang yang minta untuk perah ke. Jadi apa sahaja yang berkaitan tentang arak ni, maka hukumnya adalah haram. Sama juga, jadi kalau satu orang tu dia dapat tempahan untuk menghantar arak, jadi kalau rider tersebut beragama Islam, dia hantar juga arak, maka hukumnya adalah haram. Okey, itu isu yang pertama iaitu penghantaran makanan tidak halal.
Jadi syarikat Foodpanda ni mereka tidak cakna dengan agama yang dianuti oleh para rider je. Patutnya kena tahu ada penasihat agama dalam syarikat je. Okey, yang kedua adalah tidak menyelesaikan masalah dengan pendekatan dua hala. Kalau kita tengok pernah terjadi dalam tahun 2019 mogok beramai-ramai daripada rider Foodpanda. Tengok mereka nak resign daripada syarikat Foodpanda ni ramai-ramai. Ini tahun 2019. Ni apa dan kereta akhbar tersebut dengan begitu sombongnya pengarah urusan syarikat Foodpanda, iaitu saya tendas, dia berkata kalau awak tak mau kerja kami okey. Padahal mereka tak nak selesaikan. Sedangkan kalau ikut kepada kajian kami dalam Akta 177, maka syarikat tersebut dia boleh selesaikan dengan pendekatan dua hala. Dan saya akan terangkan nanti. Ini di antara artikel yang saya pilih untuk saya jelaskan di akhir nanti selepas habisnya pembentangan tentang Kertas Kerja ini. Okey, isu yang ketiga adalah penganiayaan terhadap pekerja. Kalau kita lihat hasil daripada temu duga juga, dia dedahkan satu perkara yang tak ada di media sosial. Jadi dalam ni memang tak ada. Iaitu di antara perkara tersebut adalah dalam Foodpanda ni dia ada 6 batch. Batch yang pertama adalah tingkatan gaji yang paling tinggi iaitu RM7. Antara kriteria yang perlu ada kepada rider Foodpanda untuk capai kepada batch yang pertama, dia kenalah bekerja 12 jam selama seminggu. Daripada hari Isnin sampai hari Ahad kena bekerja 12 jam. Tapi mengikut pengalaman lebih daripada 40 orang yang mereka telah menyatakan, dari responden kami menyatakan bahawasanya mereka bila nak dapatkan batch yang pertama ni sistem buat masalah. Dia tiba-tiba kenakan auto break. Tiba-tiba kena break 4 jam. Jadi bila ada break dalam satu hari tersebut walaupun 4 jam, maka akan menyebabkan mereka tidak akan capai kepada batch yang pertama. Kalau betul lah benda ini syarikat tersebut sengaja melakukan perkara tersebut, maka itu dinamakan sebagai penganiayaan terhadap para pekerja. Okey, dan isu yang terakhir yang saya nak bawakan di sini adalah syarikat Foodpanda tidak menhadkan pendaftaran sebagai rider Foodpanda. Okay, kalau kita tengok dalam peralatan akhbar ni, sama juga pada 26 Februari 2021, pengarah urusan syarikat tersebut telah menjawab persoalan wartawan berkenaan dengan lambakan isu rider kan. Jadi saya tendas menyatakan bahawasanya tak ada isu lambakan rider. Dia telah lantik ataupun dia telah ambil pekerja Foodpanda tersebut adalah bersesuaian dengan kapasiti yang ada dalam kawasan tersebut. Dan kan kita dapat lihat kadang-kadang rider Foodpanda ni mereka ada jadual mereka. Yang satu hari mungkin ambil 4 jam. Kadang mereka terpaksa tunggu 3 jam tak ada order. Kalau sistem dahulu, setiap jam yang mereka kerja, maknanya mereka dah on mereka punya kerja, setiap jam yang berlalu mereka akan dapat gaji. Tapi sistem yang baru ni setiap jam tak akan dapat tak dapat allowance. Dia hanya akan dibayar dalam mengikut kepada tempahan yang mereka berjaya hantar. Jadi bila dia tak hadkan pendaftaran sebagai rider Foodpanda, menyebabkan rider Foodpanda yang ada sekarang ni, disebabkan terlalu ramai rider Foodpanda, bila adanya order, ada yang rider Foodpanda tak dapat. Ini yang jadi masalah, isunya menjadi masalah. Okay, macam saya beritahu tadi bahawasanya rumusan dan cadangan, kesimpulan yang kami dapat bawakan di sini adalah syarikat Foodpanda ni memang dia telah sediakan banyak faedah. Bahkan ketika zaman pandemik ni dia telah buka peluang pekerjaan kepada mereka yang memerlukan pekerjaan. Tetapi disebabkan perkara-perkara yang menyebabkan kata penganiayaan terhadap pekerja dan sebagainya, saya cadangkan kalau ada cara yang lain ataupun syarikat penghantaran yang lain, maka boleh berpindah kepada syarikat yang lain. Contohnya macam syarikat Muslim, Bungkus Ink, ataupun syarikat yang famous iaitu Grab. Okey,
masuk kepada ulasan artikel yang saya pilih dalam mekanisme penyelesaian pertikaian dalam perhubungan perusahaan di Malaysia satu tinjauan. Okey, yang mana artikel ini telah ditulis oleh dua orang penulis, iaitu yang pertama Puan Muntaj Hassan dan yang kedua adalah Dr. Marina Haji Hashim. Dan kedua-dua mereka ini adalah merupakan pensyarah kanan di Universiti Utara Malaysia. Okay, tempat penerbitan dan International Journal of Law, Government and Communication IJLGC. Tarikh diterbitkan 10 Jun 2020, jumlah muka surat 10 dan harga percuma. Saya download dalam jurnal tersebut. Okey, ringkasan artikel ialah dalam artikel tersebut membahaskan mengenai Akta Perhubungan Perusahaan tahun 1967, iaitu Akta 177, yang mana dalam perbahasan tersebut bila berlakunya pertikaian di antara majikan, pekerja ataupun kesatuan sekerja, maka ada beberapa cara mekanisme yang boleh dilakukan untuk mendamaikan di antara dua-dua pihak. Iaitu yang pertama adalah melalui rundingan secara langsung. Rundingan secara langsung ni tak menggunakan modal. Jadi pekerja dan juga majikan akan bersemuka dan mereka akan selesaikan macam tu sahaja tanpa melibatkan orang tengah. Manakala rundingan damai ni bila mereka tak dapat selesaikan rundingan secara langsung, maka mereka akan pergi kepada rundingan damai, iaitu gunakan orang tengah, iaitu daripada jabatan perusahaan, dan dia akan jadi kaunselor dan jadikan motivator, dan dia akan damaikan di antara pekerja dan juga majikan. Kalau tak selesai juga, maka akan bawa kepada penyelidikan, dan kalau sesuai maka akan dibawa kes tersebut di mahkamah perusahaan. Okey, isu menarik yang ada dalam artikel tersebut adalah sebenarnya dalam artikel tersebut dia diterbitkan pada tahun 2020 dan saya telah tengok dalam rancangan bicara naratif TV1, sebenarnya akta ni telah berlaku beberapa pindaan. Dan pindaan tersebut telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2021. Baru dia tahun ni kan, awal Januari tersebut telah berlaku beberapa pindaan. Okay, pindaan ini lebih membela nasib golongan pekerja Malaysia kerana pertikaian berlaku dapat diselesaikan dengan lebih pantas dan berkesan. Pindaan ini juga menjadikan undang-undang perburuhan di negara ini setara dengan standard antarabangsa yang ditetapkan oleh International Labour Organization ILO. Okey, itu saja yang dapat disimpulkan daripada kami. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.